artinya mendengar. Dan yang keenam daripada sifat ma'ani itu basar, artinya melihat. Yang ta'alluq keduanya dengan sekalian maujudat. Maujudat, yang ini yang maujud. Satu maujud, banyak maujudat, sekalian yang ada. Sekalian yang ada. Basar melihat, sama mendengar. Allah Ta'ala mendengar sekalian yang ada. Bukan suara saja, bukan bunyi saja, bukan kata-kata saja. Nanti diterangkan lagi. Artinya bermula sama dan basar pada hak Allah Ta'ala itu dua sifat yang wujudi, sifat yang ada, wujud keduanya, yang berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Dia tu ada, dan dia itu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Berdiri pada zat Allah maknanya ada pada zat Allah Ta'ala. Dia tak bercerai tanggal. Cuma kita belajar sifat sama dan basar itu sifat, Allah itu zat. Dia tak sama tapi tak bercerai tanggal, ya. Yang ta'alluq keduanya dengan sekalian yang maujud. Ta'alluq tu maknanya berlaku, ya. Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat tu dengan sekalian yang maujud, yang ada atas wajah, dengan cara meliputi keseluruhan. Meliputi itu keseluruhan, merangkumi semua. Akan sebagai ta'alluq yang lebih atas ta'alluq ilmu. Dan adapun pada hak yang baharu, makhluk, maka samaknya itu kuat yang ditaruhkan. Kuat tu maknanya kuah, kuasa. Orang Jawa kata energy. Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris kata energy. Energy yang ditaruhkan, diletak pada urat yang terhampir pada pantat telinga. Pada saya ni maknanya kat sini pada dasar telinga lah, ya. Dan basar itu kuah, sebut sini kuat. Ambil dalam bahasa Arab ni kuah, kuasa atau energi tadi, ya. Yang dihujungkan pada dua urat yang berjumpa keduanya pada hadapan otak, atas wajah, atas cara berputus-putus, seperti caman timba kulit kambing. Caman timba tu tahulah, caman tak tahu apa, kulit kambing. Inilah rupanya atau atas kelakuan dua dal, belakang tiap-tiap daripada keduanya berjumpa pada belakang yang satu lagi itu. Ini masuk perbahasan sains. Inilah rupanya dalam kurungan apa tak tahu, Dan inilah takrif keduanya daripada kata hukama. Jadi bezakan sama ini mendengar makhluk dengan sama Allah Ta'ala, basar makhluk dan basar Allah Ta'ala, Jadi pada zahirnya, pada pandangan mata kasar, sama makhluk tu seolah-olah kuasa mendengar lah, senang cerita, pendek cerita. Dan basar makhluk tu seolah-olah kuasa melihat. Seolah-olahnya macam tu. Hakikatnya yang sebenarnya Allah Ta'ala yang mendengar, yang menjadikan kita mendengar, dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita melihat. Zahir nampak seolah-olah telinga itulah yang buat kita mendengar, gendang telinga, urat sarafnya, sampai ke otak. Oh, ini bunyi suara Ustaz Aidil. Oh, ini suara bunyi apa nama motor ni, kereta, Basar melihat makhluk. Melihatnya makhluk tu pada zahirnya seolah-olah dengan mata lah yang dapat melihat. Ada retina mata lah, ada apa nama ni, uratnya sampai ke otak. Oh, ini rupanya muka fulan bin fulan. Oh, ini rupanya muka fulanah binti fulan, bakal pengantin perempuan ni, kan. Baik. Jadi tak sama basar Allah Ta'ala dengan basar makhluk, dan tak sama samak Allah Ta'ala dengan samak makhluk. Jadi huraikan dia. Dan adapun daripada kata ahli sunnah, jika samak itu kuat, kuah,
kuasa, energi yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia pada dua telinga. Dan basar itu kuat, yakni kuah, kuasa, energi yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia pada dua mata. Dan sama itu afdal daripada basar. Mendengar itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada basar, daripada melihat. Mendengar itu lebih baik daripada melihat pada hak yang baru, pada makhluk. Ini atas kaul yang sahih, pendapat yang sah, yang kuat. Dan kata setengah ulama bahawa basar itu afdal daripada sama. Melihat itu lebih baik daripada mendengar, kerana bahawasanya mendapat dengan dia segala ajsam, ini jisim, objek, dan segala warna dan segala kelakuan. Bersalahan sama, maka bahawasanya tersimpan atas suara juga, hanyalah. Dan ditolak akan dia dengan bahawa kebanyakan tempat ta'alluqnya segala faedah dunia tiada ditanggung atasnya. Pendapat yang kedua ni ditolak. Pendapat yang kuat, mendengar tu lebih afdal daripada melihat. Adakah tiada engkau lihat bahawa orang yang duduk yang tuli bisu kan, pekak kan, maka duduk ia seolah-olah seperti batu yang tercampak, diam macam. Dan adapun orang yang buta, maka sehingga sempurna faham dan ilmu zauki, cita rasa. Buta tapi dia boleh faham. Boleh faham. Orang buta dia tak duduk diam je. Dia boleh dengar, dia boleh rasa kan. Dan pada kata mereka itu, ta'alluq keduanya dengan tiap-tiap yang maujud itu isyarat kepada segala ta'alluq keduanya yang tiga. Baik, itu perbahasan tentang sama dan basar makhluk lah, mana yang lebih afdal. Kita bersyukurlah dua-dua kita ada. Yang dapat bezakan ni orang yang tak dapat dengar dan orang yang buta. Baru tahu nikmat mendengar. Lagi tahu nikmatnya kalau mula-mula dia tu dapat dengar dan dapat melihat, tapi kemudian tak aksiden ke apa, buta atau pekak, baru tahu nikmat mendengar dan melihat tu. Biasa macam itulah, dah hilang baru tahu nikmatnya. Kan? Macam suami isteri dah pisah, tu sebab bab ta'alluq sekarang ni kat sekolah SPM ajar Quran Sunnah tengah bab cerai. Jadi bab talak, kan, talak raj'i, talak satu, talak dua. Apa hikmah dia? Soalan biasa hikmah lah. Soalan hikmah. Apakah hikmah? Oh, hikmahnya apa? Kan? Hikmahnya apa benda soalan hikmah tu? Apakah kebaikan? Talak ni ada kebaikan dia rupanya. Talak kan cerai tak bagus je, rupanya ada juga hikmahnya. Maknanya soalan hikmah ni memang semua benda kan boleh disoal. Apakah hikmahnya? Talak pun ada. Antara hikmahnya apa? Supaya yang bergaduh sampai bercerai itu insaf, sedar. Si suami ceraikan isteri kan, bila dah cerai, talak raj'i, talak satu, masih dalam iddah tu, mudah-mudahan dalam iddah tu barulah terasa biasa ada yang bebel, malam ni sunyi. Tak ada yang bebel. Rupanya bab bebelan isteri ni ada kisah benar. Isteri saya cakap lah daripada Facebook. Ada seorang lelaki, suami isteri dah ada anak. Jadi suami isteri kerja. Satu masa isteri kursus. Wah, happy betul suami dia ni lah. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya dapat juga menyendiri kan. Bini pergi kursus, jaga anak lah. Jaga anak. Sekali baru satu malam, bininya tak ada, dah termenung. Termenung, apa hal aku ni? Kenapa aku kan happy ni, bini aku tak ada ni. Sekali rupanya entah macam mana, cubalah call. Bila call tu, ya Allah, baru sejuk hati. Bininya tengah kursus ke apa agaknya,
tengah busy lah, dia call. Anu ni nak tanya, cari alasan lah call tu sebab apa. Nak cari ni susu ni, susu anak ni kat mana ni, tanya kan. Berapa sukatan. Apa lagi lah bini dia, bebel lah. Wah, baru dia tenang hati. Wah, dah dapat dengar bebelan bini dia. Baru tenang hati dia. Oh, rupanya macam tu Ada yang macam tu. Mula depan tu, wah, ramai benci, tak suka rasa macam nak tampar, ringan je tangan, besar kecil. Rupa bila tak ada, oh rindu. Taklah jadi macam tu Tentang bebelan isteri ni, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun dah pernah dengar cerita. Zaman sahabat, zaman Khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah masa tu. Sayyidina Umar kan garang. Sebelum masuk Islam garang, yang masuk Islam pun garang. Sebelum masuk Islam, dia tampar adiknya tu kan. Yang adik dia masuk Islam, dia tampar, pap. Datang-datang terus tampar, pap. Darah. Tak ada cerita banyak. Tak ada. Kau, aku dengar kau masuk Islam. Tak ada. Datang-datang, pap. Kan. Tampar dulu baru cerita. Ni garang tu kan. Lagi, garangnya macam mana? Pernah suatu kali masa dah Islam lah, Sayyidina Umar menangis. Tiba-tiba menangis, tak ada pasal apa-apa, tiba-tiba nangis. Kemudian dalam seketika lain tiba-tiba ketawa. Jadi sahabat lain menengok, apa hal pula ni? Dah kenapa kan? Biasa nangis tiba-tiba, ketawa tiba-tiba seorang-seorang. Takut ada anxiety ke apa ke kan? Oh, anxiety sama sahabat ada anxiety. Jadi tanya, kau kenapa? Kadang-kadang aku tengok kau tawa, kadang-kadang tengok kau nangis seorang-seorang tiba-tiba, tak ada sebab. Aku pun cerita, sebelum aku masuk Islam dulu, aku pernah bunuh anak perempuan aku hidup-hidup. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Orang dah ada anak, anaknya sakit pun, wah, risau pun bukan main kan. Anaknya kena marah cikgu. Marah cikgu pun risau marah cikgu pula. Cikgu marah anak dia marah cikgu balik. Lagi apa? Punya sayanglah anak tu kan. Ini Sayyidina Umar pernah bunuh anak hidup-hidup. Tahu hidup-hidup. Kalau dah mati tu tanam ni hidup. Bapak dibunuh. Ya Allah. Entah apa nama ni, dah boleh bercakap ke belum tu Kalau dah boleh cakap tu masih ada suara lah, bapak sap. Terus senyap kan, tanam tu kan. Atau kalau masih kecil, tak ingat masih kecil ke dah besar. Kalau masih kecil, merengek lah. Ringik, taran, senyap dah. Itu bunuh hidup-hidup. Sayyidina Umar nangis. Tiba-tiba teringat. Satu kali lain pula aku tahu. Sebab dulu masa aku sebelum Islam, aku ada buat satu berhala. Berhala ni aku buat daripada kurma. Dia ada daripada emas, ada perak kan. Ni ada berhala dibuat daripada kurma. Bukan main kan. Macam-macam apa sumbernya tu kan, diperbuat daripada apa ni, dibuat daripada kurma. Jadi berhala ni aku sembah lah biasa. Tapi kadang-kadang bila aku lapar, tengok tak ada orang, ambil patahkan satu tangan. Tangan berhala yang aku sembah patahkan. Makan berhala. Berhala yang disembah ni makan ni. Aku tahu tu kelakar betul. Berhala daripada kurma, lapar dia makan ni. Tapi sikit je lah, orang tak perasan kan. Patah ni, apa ni? Patah. Patah, rupa dia makan. Aku tahu. Baik, ceritanya balik semula tadi. Sayang apa nama ni, anak tu kan. Jadi apa cerita balik semula tadi? Suami isteri. Tak apa ujung, sampai ujung pangkalnya lupa apa dah. Isteri, ya, cerita pasal isteri bebel ni. Ya Allah, jauh nak perginya. Jadi Sayyidina Umar punya garang tu pernah bunuh anak dia tu. Dan masa dah masuk Islam, dia masih garang. Garangnya apa? Masa nak jadi khalifah. Ni kan jangan hilang balik pangkalnya ni. Jadi Sayyidina Umar nak jadi khalifah, dia hunus pedang. Aku jadi khalifah ni, kalau aku buat salah, tolong tegur dengan pedang. Kau main. Siapa berani? Kan? Garang tu kan. Sayyidina Umar bila masuk Islam, orang Islam dah berani sembahyang terang-terangan. Sebelum tu sembunyi. Tak ada siapa berani nak lawan
nak bising-bising. Sayyidina Umar dah masuk Islam. Ya Allah. Jadi patah balik cerita. Saya baik ingat. Suatu hari seorang sahabat dia kena bebel dengan isteri dia. Jadi dia nak jumpa Sayyidina Umar, nak tanya pendapat Umar. Sayyidina Umar khalifah. Satu dia khalifah, yang kedua dia garang. Nak tengok macam mana orang garang handle isteri yang bebel ni. Tampar ke apa kan, penuh gitu ke kan. Nak tengoklah macam mana kan Sayyidina Umar handle isteri ni kan. On the way pergi rumah Sayyidina Umar tu, dia dengar ni suara perempuan ni tengah bebel. Tengok tu rumah Sayyidina Umar. Rupanya Sayyidina Umar pun kena bebel dengan bini dia. Tapi senyap je lah, tak ada bunyi. Dengar orang bebel ni lah, maknanya Sayyidina Umar rumah dia ada orang bebel juga, isteri dia lah. Jadi tak jadi sahabat ni nak pergi rumah Sayyidina Umar, patah balik. Esoknya tanya, Mama, lebih kurang macam tu lah. Aku semalam nak pergi, ceritalah. Tak jadi. Kenapa? Aku ni dengar bini aku bebel. Aku biarkan. Aku tak marah. Tak marah. Tak pukul. Pasal apa? Dia dah penat buat kerja. Dia bukan bebel tu marahkan kita, tidak. Dia cuma nak meluahkan apa yang dia dah buat sepanjang hari itu. Dia cuma cerita, ni tadi ni penat lah, gitu aja. Kan apa pun. Sebagai menghargai apa yang dia dah buat ke aku ni, buat kerja-kerja rumah tu, aku dengar lah bebelan dia. Nak itu aja, nak kita dengar. Tu Sayyidina Umar. Bukan nak apa sangat, dah habis semua cerita tu, hilang penat dia. Tidurlah. Kalau nak apa, malam tu nak bersama dapat. Yang penting kena dengar tu syaratnya tu kan. Habis dah puas hati, dah senang dah. Rupanya macam tu. Baik. Patah balik cerita balik sini. Pun tak tahu apa pangkalnya tadi. Baik. Jauh sangat kena cerita ni. Dan pada kata mereka itu, takluk keduanya dengan tiap-tiap yang mawjud itu isyarat kepada takluk keduanya yang tiga. Yang pertama, tanjizi qadim. Sifat samak dan basar ada takluk tanjizi qadim, tunai yang baharu, tunai yang sejak tiada mula. Qadim tanjizi itu tunai, maknanya berlaku. Qadim tiada mula, maknanya Allah Ta'ala mendengar, tunai mendengar, telah mendengar pun sejak tiada mula. Sejak tiada mula, makhluk belum ada, Allah Ta'ala dah mendengar dah. Tak ada tarikh mula, tak ada. Dan iaitu takluk keduanya pada azali, sejak tiada mula, dengan zat Allah Ta'ala dan dengan sifatnya. Apa yang Allah Ta'ala dengar dan lihat, dan begitu jugalah Allah Ta'ala melihat sejak tiada mula. Tunai Allah Ta'ala melihat sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Apa yang Allah Ta'ala dengar, apa yang Allah Ta'ala lihat, zat Allah Ta'ala dan dengan sifatnya. Allah Ta'ala mendengar zat Allah Ta'ala sendiri dan segala sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala melihat zat Allah Ta'ala sendiri dan segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Dan kedua, ta'alluq suluhiyun qadimun. Suluhiyun boleh, qadimun apa nama ni, yang sejak tiada mula. Dan iaitu patat ta'alluq bahasa ni kan. Keduanya bagi maujud yang jaiz dahulu daripada patut ni. Patut bukan patat. Salah baca lain pula makna tu kan. Boleh, boleh, patut atau boleh. Kalau yang saya belajar kemarin, patutnya apa? Boleh. Cetak yang lain sama, patat yang saya belajar kemarin patut, suluhiyun, solih apa? Solah asal maknanya tu boleh, patut. Iaitu patut ta'alluq keduanya bagi maujud yang jaiz, yang harus akal dahulu daripada wujudnya. Boleh Allah Ta'ala mendengar dan melihat makhluk. Makhluk belum ada, boleh tak Allah Ta'ala melihat dan mendengar? Boleh.
Dan ketiga, ta'alluq tanjiziyun hadithun, tunai yang baharu. Hadithun tu maknanya yang baharu, ini makhluk. Dan iaitu ta'alluq keduanya, sama dan basar, melihat, mendengar dan melihat, akan sebagai ta'alluq tanjizi, tunai dengan mawujud yang tersebut itu, kemudian daripada wujudnya makhluk lah. Tunai Allah Ta'ala mendengar dan melihat segala makhluk. Setelah makhluk tu wujud, jadi 3 peringkat ta'alluq. Ketahui olehmu bahawa difaham daripada kata musannif, kata pengarang kitab, yang ta'alluq keduanya dengan sekalian mawujudat, yang wujud, yang ada, bahawasanya sama Allah Ta'ala itu ta'alluq ia dengan sekalian mawujud. Maknanya Allah Ta'ala mendengar segala yang wujud, yang ada. Sama ada mawujud itu qadim, seperti zatnya Ta'ala, zat Allah Ta'ala dengar. Dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala, segala sifat Allah tu Allah mendengar. Yang wujudiyah atau baharu ataupun makhluk, seperti zat dan sifat sekalian makhluk. Dan sama ada suara, suara kita maklumlah mendengar, dengar suara. Atau tiada, yang tak ada suara pun Allah Ta'ala dengar. Macam mana tu Ustaz? Macam mana tu yang jangan kita fikirkan. Memang tak sama dah dengan makhluk. Kalau namanya makhluk, mendengar tu mesti ada suara. Suara perlahan tu tak dengar, mesti suaranya sekadar yang boleh didengar lah. Berapa desimal tu tak tahulah, dia punya unit tu kan. Dan sama ada warna atau tiada. Sifat melihatnya Allah Ta'ala tu, ada warna pun Allah Ta'ala lihat, tak ada warna pun Allah Ta'ala melihat. Mana tu Ustaz? Tu jangan difikirkan, wajib percaya sahaja. Maka sekalian itu dinamakan dia mawujud, yakni dita'alluq oleh sama dengan sekalian itu. Makna segala yang ada ni, yang wujud, sama ada wajib akal Allah Ta'ala dan segala sifatnya, dan yang harus akal, yakni segala makhluk, semuanya Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala lihat. Bukan suara aja. Yang kita ingat Allah Ta'ala maha mendengar. Maha mendengar apa? Apa yang ada dalam hati kita. Maknanya kataan sajalah yang dalam hati kita, kita cakap Allah Ta'ala maha dengar. Ya betul. Selain suara kita dalam hati ni, ada tak Allah Ta'ala dengar? Tak. Tak boleh. Allah Ta'ala mendengar segala yang mawujud, yang ada. Allah Ta'ala melihat segala yang ada, yang mewujud. Inilah kaul yang muktamad, pendapat yang kuat, iaitu mazhab imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Macam kita pula makhluk melihat benda yang ada cahaya sahaja. Kalau tak ada cahaya tak nampak. Cuba blackout ni, gelap tak nampak, tutup kitab, hafal kitab, tutup. Balik semua masuk saya. Macam mana? Termasuklah handset tak ada cahaya, contoh kan, gelap gulita, balik semua. Satu pasal apa? Tak nampak lah, kan? Cerita tak nampak. Jadi kalau tak ada cahaya, memang kita tak nampak. Itu nampaknya makhluk. Nampaknya Allah Ta'ala, ada cahaya ke, tak ada cahaya ke, ada warna ke, tak ada warna ke, semuanya Allah Ta'ala nampak. Sekalian makhluk ni, dia punya zatnya, badannya Allah Ta'ala lihat, sifatnya Allah Ta'ala lihat. Dan begitu juga zatnya Allah Ta'ala dengar, dan sifatnya pun Allah Ta'ala dengar. Bukan objek sahaja yang Allah Ta'ala nampak. Dan kata setengah ulama' bahawasanya sama itu ta'alluq ia dengan suara juga. Ada setengah ulama' suara je, suara yang boleh dengar, dan suara yang dalam hati yang manusia tak dengar, itu je yang Allah Ta'ala dengar. Barang mana suara ada ia, maka hanyalah. Tetapi kaul ini dhaif. Kataan ulama' yang ini dhaif, lemah, tidak dapat dipegang akan dia. Yang muktamad tadi, yang kuat dalam ilmu tauhid, Allah mendengar dan melihat segala wajib akal dan mustahil dan harus akal, iaitu zat Allah, wajib akal tu zat Allah dan segala sifatnya dan segala makhluk.
Bukan suara makhluk saja, suara Allah Ta'ala, suara makhluk. Tak. Allah Ta'ala pun bukan kata tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Dan makhluk tu pun bukan suara makhluk saja, tidak. Segala tentang makhluk tu, badan dia, sifat dia tu Allah dengar dan Allah lihat. Pendek kata tak samalah dengan makhluk. Makhluk ni mendengarnya suara sahaja, itu pun yang kuat. Melihatnya makhluk ni yang nampak dengan cahaya sahaja, yang ada warna sahaja. Tak ada warna tak nampak. Angin, warna apa angin? Kalau cikgu pendidikan seni sekarang hari ni kita nak lukis angin. Lukis angin, macam mana lukis angin? Tak ada. Paling tidak pun buat garisan kan, nampak macam angin kan, itu je lah. Buat daun sikit melayang, dah. Nak menggambarkan ada angin, tapi itu bukan warna angin. Benda tak ada warna pun dah tak boleh nampak dah. Lucina sana, Lucina tak nampak lah. Baik. Jadi tak sama sama Allah Ta'ala, basar Allah Ta'ala dengan sama makhluk dan basar makhluk. Dan berkata Hudi, ulama ilmu tauhid, maka makna basar pada hak Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala itu iaitu makna yang berdiri dengan zatnya dan Allah yang nyata baginya dengan tiap-tiap yang maujud. Nyata bagi Allah setiap yang maujud yang ada. Dan erti nyata itu terbukalah segala maujudat, segala yang wujud yang ada baginya dengan sebab basar. Dan murad dengan maujud itu umum. Murad tu yang dikendaki. Yang dikendaki dengan maujud itu, yang ada itu umum. Umum maknanya menyeluruh. Seperti yang dahulu juga, sama ada ia qadim seperti zatnya Ta'ala, yang zat Allah Ta'ala, dan sifatnya, sifat Allah, atau yang baharu seperti yang baharu ini makhluk, seperti zat yang baharu, badan, objek makhluk, dan sifatnya, sifat makhluk. Sifatnya ni patutnya nya huruf kecil sini sebab dia sifat makhluk. Dan sama ada suara atau tiada, sama ada angin atau tiada, maka sekalian itu dinamakan dia maujud, yang ini ditakluk oleh basar, sifat melihat Allah. Dan bukan Allah Ta'ala melihat dengan biji mata, kan? Persalahan yang baharu macam makhluk, tak. Maka melihat ia dengan biji mata dengan syarat hampir lagi berupa. Itu pun ada syarat, syaratnya hampir dekat, jauh tak nampak. Lagi berupa, ada bentuk lah, tak ada bentuk tak nampak, macam angin Dan tiada mani', itu penghalang. Penghalang, kalau ada penghalang tak nampak dah. Seperti kelam, apa? Gelap. Atau dinding, sebalik dinding tak nampak. Superman nampak, itu dongeng. Dinding yang menegahkan dia. Dan ta'aluk basar dengan sekalian yang tersebut itu tiada khilaf ulama. Bersalahan sama, tak sama dengan sama, maka bahawa padanya khilaf, ada perbezaan pendapat. Maka menentu akan dia oleh setengah mereka itu dengan suara seperti barang yang telah tersebut dia. Tapi yang pendapat yang kuat, bukan suara sahaja yang Allah Ta'ala dengar. Bermula makna ta'aluk keduanya dengan yang maujudat itu, iaitu menuntut keduanya dengan menyatakan bagi sekalian yang maujud. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya tiada ta'aluk keduanya kepada yang mustahil. Perkara mustahil akal, dia tak ta'aluk. Allah Ta'ala tak mendengar dan tak melihat, mustahil akal. Apa dia mustahil akal? Iaitu syarik, sekutu bagi Allah. Itu Allah Ta'ala tak mendengar dan tak melihat. Pasal apa? Bendanya mustahil, tak ada, tak tak wujud, mustahil wujudnya. Kerana makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Maknanya tak boleh ada lah. Kalau ada, akal tak boleh terima. Mana boleh ada? Iaitu sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh ada sekutu. Sekutu tu apa? Kawan. Syarikat tu mesti ramai-ramai. Kalau seorang, dia tak boleh syarikat, itu persendirian. Jadi syarikat makna ramai-ramai.
sekutu. Syarik bagi Allah Ta'ala tu maknanya sekutu, kawan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada kawan atau sekutu. Dan ta'aluk keduanya sama dan basar pada yang wajib dan pada yang harus. Wajib akal diulang balik, ini Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya, dan yang harus akal iaitu segala makhluk. Jikalau adalah yang harus itu maujud, kerana setengah yang harus itu tiada maujud, itu pun harus, yang harus tu yang maujud, bukan harus yang tak maujud. Seperti iman Abu Jahal. Abu Jahal kan tak beriman, tapi boleh tak dia beriman? Boleh. Kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh beriman, tapi Allah Ta'ala tak jadikan dia beriman. Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala takdirkan dia tu tak beriman. Dan iman Abi Lahab, Abi Lahab pun tak beriman. Dia tu harus akal, boleh, boleh Allah Ta'ala jadikan Abi Lahab dan Abi Jahal ni beriman, tapi Allah Ta'ala tak jadikan. Dia tu asalnya harus akal, tapi harus akal yang tak mawujud, sebab dia tu makhluk. Harus akal tu makhluk, maka tiada ta'aluk oleh keduanya akan dia. So tak ta'aluk. Allah Ta'ala tak mendengar dan tak melihat imannya Abu Jahal dan iman Abu Lahab, kerana kedua-duanya tidak mawujud. Senang cerita, sifat sama dan basar ta'aluknya pada segala yang mawujudat, segala yang wujud yang ada, iaitu wajib akal dan harus akal. Wajib akal iaitu Allah dan segala sifat-sifatnya, dan harus akal iaitu segala makhluk. Makhluk tu apa? Ma siwallah, selain Allah. Jadi itulah penerangan tentang sama dan basar. Baik. Ringkas ni, Di depan ni dia ringkas-ringkas, di belakang tu yang panjang sikit. Kalam dan keterangannya, sifat kalam. Kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin, Imam Sanusi, wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqati. Artinya, dan kalam yang tiada dengan huruf dan tiada suara, dan ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu, sifat ilmu, daripada sekalian yang dita'alluqnya. Bunyinya ringkas tuan-tuan, tapi boleh salah faham kalau kita tak ulang kaji. Satu, tak belajar. Kedua, tak ulang kaji. Tiga, tak tak disumberkan dengan kitab. Bahaya. Sebab ada kitab pondok, pesantren, madrasah yang mengajarkan sifat 20, tetapi pada bab kalam dia salah, maka tak diterima oleh para ulama yang lain. Baik, masa isyak nanti kita bahas panjanglah tentang sifat kalam ni, pun bahasa ni panjang. Jadi cukuplah kadar ni tentang sama dan basar. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.